Ya Allah, punyalah susah nak upload 1 minggu sekali ni. Assalamualaikum and welcome back to the Cat Lady punya channel. Hi guys. Okay, so topik hari ni Cat Lady nak cover tentang pemandulan kucing. Video ni Cat Lady akan ulas dengan detail daripada sebelum, semasa dan selepas tentang pemandulan kucing. So kalau you guys nak tahu tentang topik mana you guys nak tahu, you guys boleh terus skip je dekat topik tu untuk tengok topik tu. Okay, kenapa Cat Lady nak buat video ni? Sebab dulu Cat Lady tak tahu sangat tentang pemandulan kucing, apa nak kena tahu sebelum tu, and macam mana nak jaga selepas diorang dah mandul tu. So Cat Lady harap video ni dapat membantu cat parents yang dekat luar sana yang nak hantar you guys punya kucing pergi mandul. Okay, so macam biasa sebelum kita start, Cat Lady mohon and tolong subscribe, tolong like video ni, and you guys boleh komen you guys nak tengok video apa pula, okay? Oh, and jangan lupa follow Instagram Cat Lady, TikTok insyaAllah akan datang, okay? Okay, so apa kisahnya kat sini? Kenapa Cat Lady nak mandulkan kucing Cat Lady? Sebab Cat Lady ada 17 kucing tau dekat rumah ni. So, Cat Lady tak mampu nak jaga lebih daripada 17 sebab Cat Lady tak nak diorang punya kebajikan tak terjaga. Banyak benda tau you guys kena fikir. You guys kena fikir pasal tenaga korang, you guys kena fikir pasal cost untuk nak jaga kucing banyak-banyak macam ni. And Alhamdulillah Cat Lady ada rezeki untuk mandulkan semua kucing Cat Lady ni. So sekarang ni Cat Lady punya kucing dekat rumah semua dah mandul. Alhamdulillah, settle. And ni pun sebab Cat Lady realise benda ni lambat tau. Dulu masa tu Cat Lady ada 1-2 kucing je masa tu. So masa tu Cat Lady ada tanya vet, oh berapa kos untuk mandulkan kucing? Masa tu Cat Lady ada kucing betina tak silap. So vet tu kata satu kucing mungkin dalam 200. Lepas tu Cat Lady macam 200 nak bela kucing, mahalnya. Sebab kita dulu tak pernah bela kucing. Lepas tu tiba bila kita dah bela kucing ni, bila dapat tahu kos 200 tu rasa macam banyaknya nak kena keluarkan untuk satu kucing kan. Dah lah, kita dah beli makanan apa semua kan. So Cat Lady rasa macam okay lah, nantilah. So itulah silap dia dekat situ. Sebab kita rasa mahal kan dekat situ. Lepas tu last memang kucing betina Cat Lady tu dia pun bunting. Lepas tu dia pun dah beranak. So sekarang ni Cat Lady ada lagi banyak kucing. So confirm anak-anak dia ni pun akan beranak lagi, betul tak? So macam jadi generation kepada generation. And memang benda tu jadi pun dekat rumah Cat Lady. So sampailah sekarang ni dah ada 17, Cat Lady rasa macam okay, benda ni kena stop. Tak boleh grow dah, 17 dah banyak dah. Kita baru perasan tau bila benda tu dah macam alamak. So sebenarnya nanti kalau lagi dah ramai lagi lah tak mampu nak jaga. Bukan setakat jaga je. And you guys kena fikir tentang nak keluarkan duit. Kalau diorang sakit, kalau apa bagai semua tu. So itulah sebab Cat Lady untuk mandulkan kucing-kucing Cat Lady. Tapi kan seriously you guys, memang Cat Lady faham, memang Cat Lady pun dulu macam tu, memang terasa mahal. Tapi sekarang ni bila you guys tengok kan, kalau you guys tak mandulkan kucing tu beranak, lagi mahal tau. So bila Cat Lady ada kesedaran tu, Cat Lady pun decide untuk mandulkan semua kucing Cat Lady. Tak adalah mandulkan sekaligus, banyak weh kos tu dekat situ. So Cat Lady buat batch by batch, buat sikit by sikit. Oh bulan ni kita buat ni dulu, bulan depan kita buat lagi 3, bulan depan kita buat ni. Tapi Cat Lady cari klinik yang tak semahal 200 untuk satu kucing lah. Untuk mandul Cat Lady cari yang you guys kena pada carilah. Okay, so sekarang kita nak cakap bab hukum. Okay, apa hukum memandulkan kucing ni? Hukum memandulkan kucing adalah harus. Okay, dekat sini Cat Lady ada jumpa video Ustaz Azhar Idrus. Dia kata dekat sini hukum untuk memandulkan kucing adalah diharuskan dalam Islam untuk mengurangkan populasi kucing jalanan atas kebaikan kucing itu sendiri. Dan kalau tak boleh jaga dan memudaratkan kita atau kejiranan, diharuskan mandul kucing tu. So macam Cat Lady cakap tadi lah, kita nak mandulkan kucing sebab kita rasa kita dah tak mampu nak jaga kalau lebih daripada ni. So maka hukum tu jatuh kepada harus. Itu saja. Cat Lady faham ada je banyak orang kat luar sana, even bibik Cat Lady sendiri pun macam nak mandulkan dia, kesian lah. Dia pun nak beranak juga, dia pun teringin nak ada rasa anak juga kan. banyak je orang macam tu. But macam Cat Lady cakap tadi, kalau you guys boleh dan mampu jaga, why not? And kalau you guys betul-betul nak dia beranak and nak jaga anak kucing tu, why not? Cat Lady cakap you guys kena mandulkan kalau you guys dah tak mampu nak jaga. And kita kena fikir pasal kita dulu, mampu tak kita untuk jaga. Nanti fikir kesian kan, lepas tu nanti dah tak boleh jaga, lepas tu nanti end up tak terurus, lepas tu tak terjaga, lagi kesian untuk kucing tu.
Sekarang ni Kak Edi nak cakap kenapa vet galakkan pemandulan. Satu, untuk kurangkan population kucing. You guys tahu tak, banyak kucing jalanan sebenarnya terhasil daripada owner kucing yang dah tak boleh jaga kucing. Mula-mula nak bela kucing, lepas tu tak nak bela betul-betul. Lepas tu bila dah banyak, bila kos dah banyak, tak mampu jaga. Lepas tu nak buat apa tak tahu, okay jom pergi hantar tempat lain, kasih dia hidup dekat tempat lain. Dah tak mampu dah nak jaga dekat rumah. And benda ni betul ada tau yang buang kucing dekat depan vet, ada yang buang dekat depan kedai kucing. Takkannya diorang pula nak jaga kucing jalanan ni kan. Diorang kan nak buat bisnes, bukannya bukannya pusat kebajikan nak tolong jagakan kucing korang ni. So nak jaga kucing ni, you guys kena tahu tanggungjawab sebagai cat parent. Okay, tapi yang dekat luar sana, kalau rumah korang dah banyak kucing and you guys dah tak mampu nak jaga, you guys boleh pergi dekat page ni, Pusat Penjagaan Kucing kot tak silap. You guys boleh kasih kucing korang dekat situ and diorang akan tolong carikan tuan baru. So diorang boleh ambil kucing tu. Jangan pergi buang kucing tu, okay? Akan letakkan link diorang, link Facebook diorang dengan link Instagram diorang dekat description bawah tu, okay? Okay, yang kedua, kucing tak akan asyik nak keluar rumah. Bila kucing tengah on heat, insting dia akan macam cepat-cepat nak pergi cari pasangan tau. So, hormon ni lah yang akan membuatkan kucing korang nak keluar daripada rumah. And bunyi kucing tengah on heat macam ni. Tu on heat lah tu. And disebabkan ni jugalah mungkin you guys punya kucing akan hilang. Sebab mungkin dia sibuk cari partner, lepas tu dia dah tak ingat dah jalan balik rumah. Yang ketiga, kucing akan kurang gaduh. Bila kucing korang dah selalu keluar rumah tu, especially yang jantan diorang akan bergaduh dekat luar. Sebab diorang nak lawan untuk dapat kawasan tu, untuk dapat dia punya territory place tu. So, bila kucing korang gaduh, dia boleh jadi luka, dia boleh injured. So, bila korang dah mandakan kucing korang, insting diorang untuk nak lawan ataupun nak possess territory dekat situ dah tak ada, dah kurang. Sebab dia rasa macam, kenapa nak buat benda tu? Dia bukannya nak mengawan siapa-siapa pun, dia bukannya nak cari partner pun. Sebab hormon dia tu dah tak ada, okay? Yang keempat, diorang akan jadi lagi sihat. You guys tahu tak, mandakan kucing boleh mencegah penyakit yang berkaitan dengan reproduksi dan behavior. Kalau penyakit berkaitan dengan reproduksi tu macam kanser rahim, kanser telur, diorang pun ada kanser tau. Bila Kak Edi tahu benda ni, Kak Edi macam, oh wow, kucing pun ada kanser kucing pun ada diabetes tau. You guys jangan main. Tu antara penyakit berkaitan dengan reproduksi yang Kak Edi tahulah. And kalau penyakit behavior pula, jenis yang kucing jantan yang selalu spray mata-rata tu namanya dia nak mark territory lah tu. Kiranya dia nak book kawasan dia, nak bagi tahu tu kawasan dia. So dia pergi spray dekat situ. And kucing korang akan jadi kurang agresif sebab dia dah tak lawan. And biasanya kucing yang lepas mandul tu, diorang akan jadi lagi gemuk and lagi pemalas. Sebab tidur, lepas tu makan. Tu je lah kerja diorang. Okay, next kita nak cakap pasal kos pemandulan kucing. Harga untuk mandu kucing ni, dia lain tempat, lain harga tau. So you guys kena pandai cari. Kalau you guys nak murah, you guys boleh pergi klinik kerajaan. Mungkin dia akan charge RM80 untuk kucing jantan, tak silap. Tapi klinik yang Kak Edi pergi ni, klinik swasta. So Kak Edi tulis email dekat diorang, cakap Kak Edi nak bawa banyak kucing untuk pergi mandul. So boleh tak dapat harga diskaun. So diorang pun agree and diorang charge Cat Lady RM90 untuk kucing jantan and RM120 untuk kucing betina. And untuk Cat Lady itu dah kira murah. Sebenarnya you guys kena cari klinik yang you guys boleh afford untuk mandukan kucing tu, okay? Okay, kita dah cerita pasal benda tu semua tadi, tentang kos, tentang hukum. Sekarang ni kita nak cerita pasal proses pemandulan. Sebelum mandakan kucing, ada beberapa benda yang you guys kena tahu. Yang pertama, cukup syarat. Make sure kucing korang dalam keadaan sihat, bersih dan tak bunting. And kalau you guys nak mandakan kucing yang baru lepas beranak, you guys kena tunggu lebih kurang dalam 2 bulan bila dia dah pisah susu dengan mak dia. Okay, ada sesetengah klinik, kalau nak hantar kucing tu mandul, you guys kena vaksinkan kucing tu dulu. At least dia kena lengkap 1 dos vaksin. Ada klinik tak wajibkan, tapi seeloknya kucing korang tu dah vaksin. Syarat yang seterusnya, kalau nak mandakan kucing, you guys punya
kucing kena 6 bulan ke atas, and berat dia kena 2.5 kg at least. Ada juga klinik yang terima seawal 4 bulan tapi dia punya berat badan kena cukup 2.5 tu. And sebelum kita nak mandu tu, you guys kena book appointment. Kalau you guys ada tengok video Cat Lady selalu cakap pasal cat orange ni kalau nak hantar dia pergi vaksin ke apa ke kan. Ni dia punya vaksin, And bila you guys hantar kucing korang untuk mandu, dia akan tulis dekat sini. Dekat sini tulis medical surgical. Proses mandul tu adalah proses surgery. So dia akan tulis remark dekat sini yang korang punya kucing dah mandul. So memang kalau korang nak bawa kucing korang pergi mandul, memang kena book appointment. So far Kelly tak pernah dengar lagi klinik yang ada buat walk-in. Macam hantar kucing je, oh saya nak mandulkan hari ni. So far tak ada lagi. Kebanyakan klinik diorang dah ada slot tau. Macam oh satu hari diorang akan buat 5 kucing, 6 kucing macam tu. So you guys kena tengok slot apa yang available. You guys boleh pilih je date yang available untuk bawa kucing korang pergi mandul tu. Okay? Sebelum dia pergi surgery, dia kena puasa dulu. Biasanya kita boleh hantar je kucing pergi klinik, and klinik akan tolong puasakan kita punya kucing. Tapi ada klinik yang tak tolong puasakan. So maknanya kita kena puasakan kucing kita dekat rumah. Kita kena letak dia dekat dalam sangkar. Jangan kasih air, jangan kasih minum. Okay, so kucing tu kena puasa selama 8 hingga 12 jam sebelum dia mandul. Okay, so sebab apa diorang kena puasa ni? Sebabnya untuk mengelakkan any complication semasa surgery. Doktor akan kasih bius tau. Bius tu akan membuatkan kucing korang rasa nak muntah. So biasanya kucing tu kalau dia tak puasa, dia automatically dia mungkin akan muntahkan makanan tu. Bila kucing tu nak termuntah, dia mungkin akan menyebabkan kucing tu tercekik ataupun masuk balik dalam paru-paru. So kalau tercekik tu, maknanya doktor kena stop dia punya surgery tu, and kena stop sebab kucing dah tercekik, dia mungkin boleh mati. So sangat bahaya, sangat dangerous. Benda ni memang serius. So kalau you guys nak puasakan kucing korang kat rumah, make sure letak dia dalam sangkar. Tak ada air, tak ada makanan langsung dekat dalam tu, okay? Sebab ada setengah klinik yang akan charge owner extra kalau ada complication yang berlaku semasa diorang tengah mandikan kucing tu. Okay, seterusnya proses pemandulan. Untuk kucing jantan, diorang panggil neuter, and untuk kucing betina, diorang panggil spayed. Okay, neuter ni adalah proses pembedahan untuk kucing jantan. Apa diorang akan buat? Diorang akan potong sikit dekat bahagian telur dia tu untuk keluarkan. And potongan ni kecil, so doktor tak payah nak jahit. So dia punya surgery tu dekat luar sahaja. And spayed adalah proses pemandulan kucing betina. Apa diorang akan buat? Doktor tu akan belah perut kucing tu untuk keluarkan rahim daripada kucing tu. Biasanya doktor akan potong 2 hingga ke 5 cm, bergantung kepada saiz dan kedudukan rahim kucing tu. So disebabkan potongan ni lagi besar daripada potongan kucing jantan, so doktor akan jahit potongan tu. Dan tibalah masanya untuk kita cakap tentang penjagaan selepas pemandulan kucing. Okay, kucing kena rehat selepas surgery. Untuk kucing jantan, kalau boleh 3 hingga ke 5 hari. And kalau untuk kucing betina, 5 hingga ke 7 hari. Tapi kalau you guys nak quarantine kucing korang longer than that, you guys can go ahead. Boleh je buat, tak ada masalah. You guys kena quarantine kucing korang dekat dalam cage. Cage ni you guys kena make sure bersih. Sebab diorang baru lepas surgery, baru lepas operate. So maknanya ada risiko untuk infection. So you guys kena make sure tempat tu bersih. Okay, and cage diorang ni pula tak boleh terlalu besar and tak boleh yang bertingkat. Kalau ada tangga, make sure you guys turunkan, you guys keluarkan. Jadi tempat tu tak bertingkat. Okay, kenapa tak boleh ada yang bertingkat? Sebab kita nak mengelakkan kucing tu jadi agresif naik turun tangga. Sebab itu akan melambatkan proses recovery diorang. Macam Cat Eddie ada satu sangkar besar yang warna putih ni tau. Dia macam 3-4 tingkat macam tu.
So apa Cat Lady buat? Cat Lady ambil tangga atas dengan tangga bawah. Lepas tu Cat Lady samakan level diorang. So jadi macam ni. Lepas tu yang lubang tengah-tengah ni Cat Lady tutup. Cat Lady alas dengan kotak yang dia tak pakai. So dia jadilah penghadang daripada tingkat 1 dengan tingkat 2. So Cat Lady letak satu ekor dekat atas, satu ekor kat bawah. And yes, satu sangkar untuk satu kucing sahaja. Sebab kita nak mengelakkan diorang daripada jilat satu sama lain, ataupun takut nanti diorang bergaduh teruk kat dalam sangkar tu. Okay, untuk litter kita kena guna jenis surat khabar ataupun crystal litter. Tak boleh guna bentonite, tak boleh guna pasir tu, and tak boleh guna kayu pallet sebab diorang berdebu, sebab benda tu berdebu. So kita nak elakkan jangkitan. So crystal litter ataupun recycled paper. Dua tu je, okay? Macam dekat dalam video ni, Cat Lady pakai crystal litter. Dia warna putih. And dia keras, dia macam bulat-bulat. Untuk crystal litter, kita kena buang dia punya poo je. Kita kena buang dia punya najis besar. Dia punya kencing tu kita tak payah buang sebab crystal tu dia akan meresap kencing kucing tu. So crystal litter tu lama-lama dia akan jadi warna kuning. Dia akan bertukar jadi warna kuning sebab dia dah absorb banyak. So bila you guys nampak lagi banyak warna kuning daripada warna putih, so masa tu you guys boleh buang dia punya litter and tukar litter yang baru. Benda yang paling wajib korang kena buat hari-hari adalah untuk monitor kucing korang dekat dalam sangkar. Setiap hari tau. So apa you guys kena buat? You guys kena pantau dekat bahagian jahitan tu, dekat bahagian surgery tu. You guys kena make sure dia selalu kering and tak ada cecair yang keluar. Kalau ada, and kalau you guys ada nampak infection, macam luka ke apa, you guys kena bawa pergi vet. Oh my gosh. JB, this is so bad. Look at that. So, vet akan kasih ubat lah untuk mengurangkan infection tu. And ni ubat yang Cat Lady dapat daripada vet. Dia kasih iodine untuk sapu dekat bahagian yang ada luka tu. And you guys pun kena tengok if you guys punya kucing dia jenis menjilat ke tak. Kalau you guys punya kucing jenis menjilat, you guys kena make sure you guys pakaikan dia e-collar. Sebab kita nak area jahitan tu kering kan, and kita tak nak bagi dia kena infection. So lagi bagus kalau kucing tu tak usik langsung dekat area tu. Dekat sini Cat Lady ada beli dua jenis. Satu yang macam biasa, yang macam keras tu. Lagi satu yang macam cute sikit. Dia macam bentuk bantal, dia lembut. So macam kucing tu boleh tidur kalau dia baring. Tapi dua-dua tu sama je, tak ada beza pun. So e-collar ni Cat Lady beli kat mana? Cat Lady beli dekat pet shop. Ada pet shop yang jual, ada pet shop yang tak jual. You guys pun boleh cari online dekat Shopee, rasanya ada kot. And you guys boleh tengok e-collar ni sangat bagus sebab tengok Brenda ni. Dia cuba nak jilat tapi tak boleh nak sampai dekat area jilat tu. So itulah kegunaan e-collar tu, okay? Korang mesti tertanya-tanya kan, kucing ni boleh ke makan dengan minum kalau pakai e-collar tu? Jawapan dia boleh, jangan risau. And you guys boleh tengok dekat sini Brenda pakai e-collar tu and tengah cuba nak makan. Boleh je makan. So you guys jangan risau, okay? Biasanya untuk kucing yang pertama kali pakai e-collar ni, diorang akan jadi tak selesa tau. Diorang akan jadi macam diorang nak cuba cabut, and diorang akan jadi macam agresif sikit. Benda tu kelakar bila Cat Lady tengok. Tapi kesian dan kelakar. Tapi kita buat tu untuk kebaikan dia, sebab kita tak nak kasi dia jilat dekat area tu. Okay, tadi Cat Lady dah tunjukkan yang Brenda tu dah ada infection kan. And Lovey pun dia ada macam merah-merah sikit dekat tempat jahitan dia tu. So, yang ni adalah after. Selepas beberapa hari dengan consistent check hari-hari, pakai iodine tu dengan pakai e-collar tu, dekat sini you guys boleh tengok dia punya luka dah jadi cantik, kering.
And dah nampak sihat lah. And pada keesokan harinya Kak Eddie dah keluarkan diorang daripada sangkar sebab diorang punya quarantine pun dah habis and luka diorang pun semua dah cantik, tak ada masalah. Bengkak tu biasa dia normal, dia macam ada timbul sikit sebab yang tu orang panggil post surgery lah. Okay, and akhir kata Kak Eddie cuma nak cakap penjagaan selepas mandul ni sangat penting. Okay, kalau you guys nampak benda tak normal ke apa, jangan risau, you guys bawa je pergi vet. Okay, tak ada masalah. So tu sajalah. Okay guys, and tu je, kita dah habis. Thank you so much guys for watching. Bye, jumpa you guys kat next video.